Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang penyakit yang saya kaji, iaitu asma. Tetapi sebelum itu, saya akan menerangkan apa itu penyakit. Penyakit ialah di mana keadaan tidak normal pada badan atau minda yang menyebabkan ketidakselesaan. Penyakit terbahagi kepada berapa? Dua, iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Contoh penyakit berjangkit ialah selesema, tuberkulosis atau batuk kering dan demam denggi. Contoh penyakit tidak berjangkit ialah diabetes, asma dan kanser. Macam mana penyakit boleh tersebar? Penyakit tersebar oleh patogen melalui air, udara, sentuhan dan vektor. Vektor ialah haiwan pembawa patogen. Patogen pula sejenis virus atau bakteria yang mendatangkan penyakit. Okey, baiklah, berbalik kepada apa yang saya kata tadi, penyakit yang saya kaji iaitu asma. Apa itu asma? Asma adalah penyakit paru-paru kronik yang membengkak dan menyempitkan saluran pernafasan. Semasa serangan asma, pesakit mungkin mengalami wheezing atau bunyi bersiul apabila sedang bernafas, kesesakan dada dan sesak nafas, dan juga batuk. Batuk kebiasaannya sering berlaku pada waktu malam atau awal pagi. Asma boleh menjadi penyakit yang mengancam nyawa jika tidak dirawat. Selain itu, mengikut statistik, 300 juta orang di seluruh dunia menghidapi asma. Di Malaysia, 2 juta pesakit yang didapati menghidap asma. Dikatakan lagi setiap 1 daripada 10 individu menghidapi penyakit asma. Bagaimana asma berlaku? Apabila asma berlaku, semua pengidap asma akan mengalami keradangan saluran pernafasan yang kronik, di mana saluran pernafasan menjadi sensitif. Jika terdapat faktor yang boleh menyebabkan asma berlaku, saluran pernafasan akan menjadi radang, di mana saluran pernafasan menjadi sempit dan mengandungi lendir dan bengkak. Otak yang berhubung dengan saluran pernafasan juga menjadi lebih sempit daripada biasa. Ini yang menyukarkan pesakit untuk bernafas. Apakah faktor yang menyebabkan asma berlaku? Baiklah, yang pertama, jangkitan pernafasan atau selesema. Pesakit yang menghidapi asma, selesema mereka lebih teruk daripada orang biasa. Kedua, pendedahan kepada asap rokok. Mereka bukan sahaja tak boleh terdedah kepada asap rokok, tetapi tidak boleh juga terdedah kepada asap-asap lain. Ketiga, keasialahan. Sesetengah pesakit asma mungkin ada yang degil untuk makan apa yang mereka tak boleh makan. Apabila itu berlaku, asma akan menyerang. Keempat, pencemaran udara dalaman dan luaran, termasuk ozon dan pencemaran zarah. Maksudnya mereka sangatlah sensitif kepada jerebu. Kelima, pendedahan kepada udara sejuk atau perubahan suhu secara tiba-tiba. Sesetengah pesakit asma tidak dapat badan mereka tidak tahan kepada udara sejuk. Jadi, asma akan menyerang mereka. Keenam, tekanan. Pesakit asma, mereka tidak boleh terlalu tertekan kerana asma akan menyerang. Ketujuh, senaman. Pesakit yang menghadapi asma boleh melakukan senaman, tetapi tidak boleh secara berlebihan ataupun senaman yang berat. Apakah tindakan yang perlu diambil jika menghadapi asma? Baiklah, apabila pesakit asma secara tiba-tiba menghadapi asma,
Mereka perlu ikut pelan tindakan doktor sebagai langkah berjaga-jaga. Ataupun ada pesakit asma yang merasakan boleh berada di dalam kesukaran untuk bernafas atau sesak nafas, hendaklah segera mendapatkan rawatan di Jabatan Kecemasan. Ini untuk mengelakkan jika apa-apa berlaku. Nasihat ini juga disarankan bagi pengidap asma yang merasakan keadaan mereka lebih teruk daripada biasa. Adakah asma boleh sembuh? Tidak. Tetapi gejala-gejala asma dan serangan asma boleh bertambah baik dengan rawatan. Asma perlu sentiasa dirawat. Jika tidak dirawat, pesakit boleh mendapat asma yang lebih teruk dari masa ke masa. Asma yang lebih ke tahap tinggi. Apakah ubatan yang sesuai untuk penyakit asma? Baiklah. Pertama, ubat-ubatan pengawal. Tujuan ubat ini untuk kawalan asma yang berterusan. Kedua, ubat penyelamat. Ubat ini diambil hanya apabila tanda-tanda serangan asma bermula dan boleh menghentikan serangan tersebut. Ketiga, alat sedut. Terdapat banyak alat sedut atau inhaler. Salah satunya ialah alat sedut dos bermeter MDI. Alat sedut juga perlu tahu cara guna yang betul. Jika salah guna, boleh menyebabkan kematian.